السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Hadirin hadirat, para penonton, para pelajar, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati dan memberkati kita. Kita masih lagi dalam firman Allah Azza wa Jalla, يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan orang yang beriman tentang nikmat karunia yang Allah Taala anugerahkan kepada mereka pada hari Al-Ahzab, pada peperangan Al-Ahzab, daripada ayat 9 dalam suratul Ahzab. Dan kita dah bahaskan tentang apa yang orang munafiqun kata dalam ayat ke-12. وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا. Yang mana sebelumnya Allah Ta'ala bagi tahu bahawa waktu inilah hunalika butuliyal mu'minuna wa zulzilu zilzalan syadida. Waktu inilah orang mukmin diuji dan digoncang keimanan mereka. Ya. Namun begitulah sunnatullah, ya. Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang Allah Ta'ala telah bagi tahu dalam suratul Baqarah bahawa dia tidak akan membiarkan orang itu berkata kami telah beriman tanpa diuji. Demikian juga dalam suratul Ankabut, ya, bagi tahu perkara yang sama. Setelah mana Allah Ta'ala menyatakan keadaan situasi yang begitu getir, yang begitu dahsyat, Allah Ta'ala ceritakan apa yang orang munafiqun kata. Orang munafiqun kata apa dan ketika mana berkata orang munafiqun, dan mereka yang dalam hati mereka ada penyakit marad. Ya. Orang munafiqun dan orang yang ada lemah iman, dha'ful i'tiqad. Apa mereka ni kata? Mereka kata ma wa'adana Allahu wa rasuluhu illa ghurura. Segala apa yang dijanjikan oleh Allah dan Rasulnya adalah perkara yang batil, perkara yang tidak benar. Hanyalah umpan, hanyalah kata-kata, hanyalah janji kosong, hanyalah manifesto kosong. Nas'alullah al-afiyah. Ini adalah dakwaan orang munafiqun. Ya. Kerana mereka yang goncang iman mereka. Mereka tidak tetap pendirian dan tidak yakin. Memang mereka tidak yakin daripada awal. Allah Ta'ala kata wa idh yaqulul munafiquna walladzina fi qulubihim marad, yakni hum ahlu syakki wal irtiyab, yang ada dalam penyakit dalam hati mereka. Penyakit apa itu? Penyakit ragu-ragu dan syak akan janji-janji Allah dan Rasul. Dan ini adalah penyakit golongan munafiqun. Dan penyakit ini jikalau terkena, na'udzubillahi min dzalik, nas'alullah al-afiyata wassalamata. Kalau terkena kepada seseorang, nas'alullah al-afiyah, akan menyebabkan dia tidak yakin lagi dengan agama. Tetapi inilah yang disebut sebagai
apa yang disebut sebagai thunaiyatu al-qabiliyah wa ta'azzum. Thunaiyatu al-qabiliyah wa ta'azzum. Di antara punca yang menjadikan na'udzubillahi min zalik seseorang itu hilang keyakinan, losing his or her faith, ialah dui jalinan, dui gabungan, ya, iaitulah faktor dia boleh menerima keraguan dan ilhad, kekufuran. Dia memang ada kesiapsiagaan atau dia memang bersedia menerima berpasangan dengan krisis. Berpasangan dengan krisis, ta'azzum, azmah, krisis. Di mana seseorang itu apabila datang musibah dan bencana kepadanya menyebabkan dia hilang keyakinan. Bila berlaku masalah buruk kepada hidupnya, dia hilang agama. Na'udzubillah min dzalik. Tetapi adakah semata-mata berlakunya musibah bencana menyebabkan orang hilang agama? Tidak. Kita dapati majoriti, memanglah semua manusia dalam hidupnya mengalami keperitan, kepayahan, bencana, musibah. Kerana itu sudah pasti. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Itu pasti. Kalau dah janji, dah bersumpah, dia akan uji kita dengan pelbagai musibah. Tetapi natijah daripada musibah ini, hunalika btuliyal mu'minuna wa zulzilu zilzalan syadida. Natijahnya berbeza. Orang mukmin juga diuji. Bukan orang munafiqun sahaja. Tetapi apa yang berlaku kepada orang munafiqun, Allah Ta'ala akan cerita kepada kita apa yang berlaku kepada orang munafiqun. Orang munafiqun bila berlaku sahaja azmah krisis ini, musibah ini, mereka mula menyemburkan apa yang memang telah sedia tersemat dalam jiwa mereka daripada keraguan dan ketidakimanan. Maka pada hari tersebut mereka lebih dekat dengan kekufuran. Dan inilah apa yang Allah Ta'ala telah cerita kepada kita, benda yang sama berlaku semasa peperangan Uhud. Allah sebut dalam surah Al-Imran ayat 167.
وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون. Allah Ta'ala kata dalam surah Ali Imran menceritakan apa yang berlaku pada hari Uhud. Wama asabakum yawmal taqal jam'an, dan apa yang menimpa kamu daripada musibah pada hari bertembungnya dua pasukan, yakni pada hari Uhud. Fa biiznillah, ia berlaku dengan izin Allah, dengan takdir qada dan qadarnya. Waliya'lamal mu'minin, supaya Allah Ta'ala tahu siapa yang benar-benar beriman, waliya'lamal munafiq, waliya'lamal ladzina nafaqu, dan supaya Allah Ta'ala tahu siapa yang berpura-pura beriman. Maksud supaya Allah tahu di sini ialah ilmu hal, ilmu sekarang. Allah mengetahui satu perkara sebelum ia berlaku, bagaimana ia akan berlaku. Dan Allah mengetahui apa yang sedang berlaku ketika ia sedang berlaku, dan apa yang telah berlaku bahawa ia telah berlaku. Dan ilmu Allah Ta'ala berkenaan dengan sesuatu ketika ia sedang berlaku, inilah yang melazimkan, yang menjadi manat, tempat bergantung di mana Allah Ta'ala akan beri ganjaran atau balasan kepada perbuatan seseorang. Allah Ta'ala tahu seorang itu akan buat dosa maksiat sebelum dia cipta orang tu lagi. Tetapi Allah belum menetapkan dosa dan pahala, sehinggalah pada hari yang dia buat, pada waktu yang dia buat, barulah malaikat mencatatkan dan ditetapkan baginya dosa atau pahala. Jadi maksud ilmu di sini ilmu tamyiz, ilmu pembezaan, yang ilmu izhar, menzahirkan pengetahuannya yang azali kepada makhluk yang lain. Sebab tu ulama salah kata di antara maksud ayat ini ialah supaya orang mukmin, Nabi Rasul SAW dan para sahabat tahu, nampak kepada mereka pengetahuan Allah Ta'ala yang azali. Dan dikata kepada mereka, kepada orang munafiqun, ta'alau qatilu fi sabilillah, mailah kita berperang, berjihad di jalan Allah. Awi dufa'u, atau pertahankan. Kalau kamu tak mau serang pun, kamu duduk sebagai defense. Dia kata apa? Lau na'lamu qitalan lattaba'nakum. Kalau kami pandai perang, kami ikut dah. Dia kata. Tiba-tiba dandan, dia kata dia tak reti perang. Nas'alullah al-afiyah. Jadi Allah Ta'ala kata apa? Hum lil kufri yawma'idhin aqrabu minhum lil iman. Yaquluna bi afwahihim ma laysa fi qulubihim. Mereka pada hari tersebut lebih hampir dengan kufur daripada iman. Ya. Dan maksud mereka lebih hampir kepada kufur daripada iman, yakni
dianggarkan pada orang yang ini adalah pada sudut pandang orang yang menganggap mereka Muslim, yang lihat mereka ni mengucap dua kalimah syahadah, tidak tahu bahawa mereka ni berpura-pura masuk Islam. Hakikatnya mereka tidak beriman lah maksudnya. Karena kalimah aqrab dalam bahasa Arab bukan mesti makna, hampir bukan makna benda tu tidak di atasnya. Orang kata i'dilu, la yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Adil itulah taqwa. Maksud dekat di sini ialah mereka memang kufur, mereka telah keluar daripada iman. Nas'alullah al-afiyah. Mereka mengatakan dengan mulut mereka apa yang tidak ada dalam hati mereka. Inilah panggil orang munafiqun. Mereka tidak jujur, tidak benar, tidak sadiq. Macam kita dah bincang pada kelas semalam, makna sidq. Mereka bercakap dengan apa yang mereka sendiri tak percaya dalam hati mereka. Wallahu a'lamu bima yaktumun. Dan Allah lebih tahu dengan apa yang mereka sembunyikan dalam diri mereka. Itu yang berlaku dalam perang Uhud. Dan sekali lagi, 2 tahun selepas itu, ya, berlaku peristiwa besar ini, perang Ahzab. Banyak orang munafikin tetap sama. Berulang lagi sekali. Kali ini benda yang sama. Mereka bercakap, mereka menzahirkan kekufuran mereka. Mereka mengatakan bahawa mereka tidak yakin dan tidak percaya lagi kepada janji Allah dan Rasul. Yang hakikatnya sebenarnya apa yang mereka cakap itu telah lama tersemat di jiwa lubuk kalbu mereka. Ya. Namun orang munafiqun ini, dia tidak akan sekadar kok celah mana pun, dia takkan sekadar dia saja yang jadi kufur. Dia akan merosakkan iman orang lain juga. Bila mereka mengatakan janji para Rasul, janji Rasul itu adalah bohong. Adakah mereka cukup berkata begitu kepada sesama mereka? Tidak. Tengok apa dia berkata. Dia bersama lagi, dia berkata apa? Tak nak cerita kepada kita. Wa idh qala ta'ifatun minhum ya ahla Yathrib la muqama lakum farji'u. ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. Dia berkata pula kepada orang lain, kepada orang penduduk Madinah, ya ahla Yathrib, hei penduduk negeri Yathrib, penduduk Madinah. Yathrib nama asal Madinah. Ketika mana berkata sebahagian daripada mereka, ay minal munafiqin, ya ahla Yathrib, wahai penduduk Yathrib, la muqama lakum hahuna fil askar. Kamu tidak akan kekal di tempat kita ini, di kubu kita, takkan bertahan. Farji'u, jom baliklah. Mereka dah suruh ajak balik masuk Madinah. Nak ajak lari tinggal kubu benteng khandak yang telah digali ni, lari masuk balik ke Madinah, masuk balik ke kota. Ya. Wa yasta'dhinu fariqun minhumun nabiyya. Bahkan sebahagian daripada mereka memang jelas-jelas jumpa Nabi dengan tak segan silunya, minta nak patah balik masuk ke kota Madinah. Yaquluna inna buyutana aurah. Dia berkata, rumah kita nu akan dicerobohi, aurah. Menjadi tempat titik-titik lemah yang musuh boleh ceroboh. Allah Ta'ala kata, wa ma hiya bi'aurah. Padahal dia tahu itu hakikat tak betul. Pasal mana nak musuh lintas, ada parit besar depan mereka ni.
Kan? Macam mana mereka nak? Dan selagi mana kamu berkawal di sini, kok bercelah mana musuh nak? Tak mungkin lah kan? Tapi Allah Ta'ala kata apa? Yuriduna illa firara. Mereka hanya nak lari. Jadi inilah masalah. Ahli al-batil, ayuhal ikhwah, mereka tidak akan batil seorang mereka. Mereka tidak akan sesat seorang-seorang mereka. Ya. Mereka mengajak, menjemput dan menyeru untuk ragu macam mereka. Nasallallahu alaihi. Ya, inilah bahayanya. Inilah sebab kenapa dalam Islam kita ada undang-undang. Man baddala dinahu faqtuluh. Undang-undang yang dilafazkan dengan lisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Siapa yang tukar agamanya, bunuh. Undang-undang riddah. Dalam Islam kita ada undang-undang dinamakan sebagai hudud dan juga qisas dan juga ta'zir. Kenapa dibeza-bezakan? Ada jenayah yang ditetapkan hukumannya oleh syarak sendiri. Kerana dia adalah jenayah yang melibatkan muqaddasat. Benda-benda yang sacred, yang sakral bagi masyarakat Islam, yang merupakan nilai-nilai yang membina sistem masyarakat dan ketamadunan mereka. Bila kita berbincang tentang Islam, cara perbincangan tentang Islam yang sebetulnya bila kita nak berbincang, cara sebetulnya kita kena melihat Islam as a civilization, sebagai satu ketamadunan. Satu package lengkap. Dalam Islam itu dia ada sisi kerohaniannya dari segi ibadat, ada sisi ekonominya muamalah, ada sisi sistem kekeluargaannya munakahat, ada sisi sistem politiknya, ahkamul imamah wasiyasah syar'iyah, yang terangkum dalamnya sistem kehakiman, qada dan undang-undang jenayah. Jadi Islam adalah satu agama yang lengkap pakejnya. Dia adalah sistem untuk individu, keluarga, masyarakat dan pemerintahan. Dia adalah civilization, tamadun. Sama juga bila kita hanya bercakap tentang Western civilization, ketamadunan barat. Adakah kita maksud ketamadunan barat ni arah barat? Bukan maksud arah barat. Yang kita bercakap ialah tentang akidahnya, ideologi yang mereka pegang. Sistem politik, ekonomi, sosial, kenegaraan, moral, etika, estetika, metafizika, ontologi, aksiologi. Boleh kita kata merangkumi secara mudahnya ialah unsur-unsur falsafah itulah. Epistemologi, ontologi, aksiologi. Yang kesemua inilah yang datang daripada barat bila mereka datang menjajah kita, colonize kita. Mereka bawa nilai-nilai ini. Mereka bawa nilai-nilai liberalism. Kalau pada abad ke-10 Masihi dahulu,
atau pada abad ke-6, ke-7, 8 Hijrah dahulu, tentera salib datang membawa misi Kristian dan seumpamanya. Maka bila mereka datang pada abad ke-20 Masihi, abad ke-18, 19, 20 Masihi, mereka dengan misi yang baru, dengan pemikiran yang baru, dengan liberalism, ya, untuk mengubah cara kita berfikir, cara kita punya world view itu, ya, yang bila berubah world view itu, berubahlah ketamadunan. Berubahlah segala-galanya, sistem individu kita sebagai individu, cara kita menjalani kehidupan kita sebagai individu ditakrifkan semula. Individu itu ialah orang yang bebas. Nilai kemuliaan individu ialah pada liberty, kebebasan sepenuhnya daripada sebarang aturan luar daripada diri dia, kehendak dia sendiri, including religion institution. Kalau liberalism tu, dia tak boleh orang dikawal oleh another institution. Kalau seseorang itu by his own conscious, by his own willing, nak menganut apa ajaran pun, nak ikat diri dia dengan apa-apa aturan pun, dia berkata okey, silakan, as long as he's doing that, he or she doing that by his own conscious, by his or her own rules, dia sendiri yang tetap. Tetapi kalau tindakannya itu ditetapkan oleh satu external institution, let it be religion institution, political institution, apa saja yang bukan dalam dirinya, maka itu adalah salah. Jadi dia nak bebaskan manusia daripada ubudiyah, perhambaan diri daripada Tuhan, perhambaan diri daripada Tuhan. Bahkan Barat datang kononnya mendakwa membawa kemajuan dan sistem fikir. Kerana apa? Kerana mereka melihat ini adalah berdasarkan kepada pahaman ketuanan orang putih, white supremacy, western supremacy, bahawa mereka lah yang mencapai nilai tamadun yang tertinggi yang mesti diikuti oleh semua orang. Dan kalau orang itu tidak mahu mengikuti pencapaian yang dicapai oleh Barat, maka dia berhak segala apa keganasan yang digunakan terhadap mereka adalah well justified, dijustifikasikan secara sempurna, tidak ada pertikaian. Jadi ini tengok, orang kafir datang nak merosakkan, mereka tidak berdiam diri. Jadi sama juga orang munafiqun adalah musuh dalaman, musuh dalam selimut. Mereka ni adalah ejen. Allah Ta'ala cerita bagaimana orang munafiqun menjadi ejen kepada orang kafir luar dalam surah At-Taubah, menceritakan tentang Masjid Dirar. Dan sekarang ini pun kita berhadapan dengan peristiwa dalam perang Ahzab
mereka menjadi ejen untuk melemahkan barisan pertahanan, barisan ketenteraan umat Islam ketika di tengah-tengah medan peperangan. Seperti yang pernah mereka buat ketika perang Uhud. Di tengah jalan mereka patah balik. Sekarang mereka ni menghasut pula orang untuk balik ke kota Madinah, tinggalkan Khandaq. Ya. Subhanallah. Kalau sebut kota Madinah itu di zaman Nabi SAW, keluasannya ialah kawasan Masjid Nabawi yang sekarang. Daripada pagar depan ke pagar belakang, pagar tepi ke tepi. Kan bila kita pergi Masjid Nabawi, kita masuk gate, itu kita kena jalan lagi nak sampai masjid. Masjid Nabawi di zaman Nabi itu ialah yang mana tiang oren tu saja. Kan? Kecil saja. Ada itu tambahan Saudi. Itu pun tiang oren itu dah meliputi tambahan Umar, tambahan Uthman di bahagian mihrab. Subhanallah. Jadi kalau kita anggarkan kota Madinah di zaman Nabi itu, boleh dikatakan sekarang ni semuanya sudah masuk dalam kawasan Masjid Nabawi yang moden hari. Jadi kawasan Bukit Salak sekarang ini, kawasan Ahzab ini, kawasan Khandaq ini, dia di luar kota Madinah. Memanglah kalau kita pergi sekarang, kita rasa dia macam dalam pekan Madinah. Tapi masa itu dia adalah di luar, dia adalah di sempadan. Okey. Di Masjid 7 itu ialah sempadan luar kota. Baik. Jadi inilah. Sebab itulah tidak ada bezanya. Munafiqun pada zaman itu dengan pada zaman kita hari ini, orang yang sesat. Mereka yang terpengaruh dengan ideologi-ideologi yang menyimpang, mereka tidak akan menyimpang seorang-seorang. Mereka akan mempengaruhi, mereka akan mengancam kestabilan sistem masyarakat Islam. Maka sebab itulah jenayah ini diancam dengan hukuman yang sangat berat, iaitu hukuman mati. Ya. Orang yang murtad. Kita jangan kata, apa masalah satu orang di negeri mentah mana murtad, lepas tu pasal apa kita nak kena hukum dia mati. Awak tidak faham bahawa Islam tidak dipisahkan oleh sempadan negara bangsa. Walaupun hari ini umat Islam berbeza dari sudut negara bangsa yang mereka intimak. Kita orang Malaysia, di bawah kita ada Singapura, keliling kita ada Indonesia, atas kita ada Thailand. Tapi di mana jua umat Islam, innamal mu'minuna ikhwah. Islam itu bersaudara. Sebab itu kita ada OIC. Negara-negara Islam membentuk satu pertubuhan untuk membuat dasar-dasar bersama di peringkat antarabangsa, walaupun lemah tapi kita bersyukur dianya ada. Dalam nak berhadapan dengan PBB yang mungkin akan menekan kita untuk menerima nilai-nilai yang tidak Islam, nilai-nilai kufur seperti hak asasi kemanusiaan. PBB ini berlawanan, bercanggah dengan usul agama Islam.
Maka sebab itu kemudiannya umat Islam buat hak asasi manusia negara-negara Islam yang tersendiri tidak mengiktiraf hak asasi PBB, yang tidak selari dengan ajaran Islam. Kerana mereka nak menekan, mereka nak masukkan ideologi ni kepada kita by hook or by crook. Sama ada kita suka atau tak suka. Dalam bab agama mereka kata, Al-Quran kata la ikrah fid din, tapi mereka memaksa kita untuk menerima ideologi mereka. Dan bagi mereka itu adalah well justified. Ya. Jadi inilah masalah golongan yang menyimpang. Ya. Benda yang sama kita ambil iktibar daripada apa yang berlaku pada peperangan Ahzab ini. Dahlah musuh luar datang bergabung nak menyerang kita, musuh di dalam pula menyeru untuk kita menyerah kalah, untuk kita surrender. Ya. Memberikan kata-kata yang demotivate, yang meruntuhkan semangat. Dan inilah bahayanya musuh dalam. Ya. Sebab itu Allah Ta'ala kata, walau dukhilat alaihim min aqtariha, kalaulah tentera-tentera musuh masuk ke Madinah dari segenap penjurunya, thumma su'ilu, kemudian mereka orang munafiqun yang konon-kononnya balik ke Madinah, yang mereka kata kami nak balik Madinah, nak jaga rumah kami, nak pertahan daripada musuh kami. Thumma su'ilul fitnata, kemudian mereka diminta, disuruh oleh tentera musuh yang berjaya menakluk Madinah untuk menjadi murtad, untuk menjadi kufur dan syirik, la'atauha, mereka tidak akan teragak-agak untuk melaksanakan tuntutan tersebut. Ya. Wama talabbathu biha illa yasira, mereka tidak akan teragak-agak walaupun sekejap, walaupun sebentar. Inilah hakikatnya. Hakikatnya Pak nak kata yang mereka ni pembohong, yang mereka kata kami nak balik, nak berkawal, nak berjaga dalam kota Madinah, bohong. Tuhan kata mereka hanya nak lari, nak melemahkan semangat umat Islam, nak memecah belahkan pasukan tentera Islam, kerana mereka ni memang sudah bersedia untuk meninggalkan agama Islam. Kerana mereka memang mereka tidak pernah yakin, mereka hanya berpura-pura masuk Islam. Ya. Dan mereka bersedia menukar agama mereka, menggadai prinsip mereka tanpa teragak-agak. Dan jangan terpedaya dengan mereka, dengan ayat-ayat manis mereka. Ya. Tengok hari ini umat Islam di Palestin dipujuk, dirayu supaya berdamai dengan Yahudi, berkompromi itu, berkompromi ini, tapi semakin hari yang ditindas, yang diseksa, yang dibunuh tidak henti-henti ialah umat Islam. Tetapi setiap kali berlaku pembantaian, yang disuruh mengalah ialah orang yang memang dah sedia kalah. Ya. Datang pula negara-negara Arab yang memang sudah hilang keyakinan, na'udzubillah min zalik. Mungkin sebab mereka, kita kata dalam jiwa mereka ada marad. Bagi mereka dah lama, seolah mereka tidak yakin lagi dengan janji Allah dan Rasul. Bagaimana kamu nak mendapat hasil apa yang Allah dan Rasul janji tanpa dengan kamu duduk bergoyang saja? Memanglah janji Allah dan Rasul itu boleh dia diperolehi dan direalisasikan dengan cara yang Allah Ta'ala dan Rasul bagi tahu.
Dan kita tidak tahu bila Allah Ta'ala akan laksanakan. Kita tengok keyakinan Nabi SAW dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pada hari Hudaybiyah. Bila Allah Ta'ala mewahyukan kepada baginda untuk mengadakan perjanjian damai dengan musyrikin Quraisy. Walaupun perjanjian itu zahirnya nampak macam berat sebelah, tetapi disebabkan ianya adalah perintah Allah, Nabi tidak teragak-agak. Ya, bukan ijtihad dia, bukan ijtihad baginda sendiri, tapi wahyu daripada Allah Ta'ala. Nabi yakin kalau Allah dah suruh, Allah tidak akan sia-siakan. Ya. Yakin dengan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bila Umar ibn Al-Khattab datang tanya, bukankah kamu bagi tahu kita akan masuk ke Madinah, ke Mekah, menunaikan haji, menunaikan umrah? Nabi kata, adakah aku bagi tahu tahun ini? Tidak. Nabi mimpi benda tersebut. Jadi bila Nabi diberikan khabar gembira itu, mereka tidak, Allah Ta'ala tak bagi tahu tahun bila. Jadi mereka terus pergi tahun itu dengan harapan tahun tersebutlah yang akan berlaku, mereka boleh masuk umrah. Rupa-rupanya bukan tahun itu. Tahun itu ada peristiwa yang besar yang Tuhan nak janjikan. Allah kata, inna fatahna laka fatham mubina. Allah namakan perjanjian Hudaybiyah Al-Fathu, pembukaan, kemenangan yang terbesar. Bukan sekadar mereka berjaya melakukan umrah dengan aman pada tahun berikutnya, bahkan sepanjang tempoh berkuasanya perjanjian Hudaybiyah, berbondong-bondong orang masuk Islam. Dan tidak lama daripada perjanjian itu, Mekah dibuka. Subhanallah. Mencapai kemenangan mutlak. Dan Allah Ta'ala memang dia menyampaikan, dia melaksanakan apa yang dia nak bagi kepada kita orang beriman daripada janji-janji baiknya itu dengan cara yang halus, dengan cara yang kita sendiri mungkin tak sedar, yang kita nampak zahirnya macam kekalahan, zahirnya macam musibah, tetapi hakikatnya musibah itu, bala itu akan berkesudahan dengan nikmah, dengan karunia daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti mana kita hidup di dunia ini dilihat susah, tapi akan berakhir di akhirat bagi orang yang beriman dengan kesenangan yang abadi. Alhamdulillah. Sekali Tuhan celup kita ke dalam nikmat syurga, lupa habis segala nikmat kesusah payahan hidup di dunia. Dibawa orang yang paling susah, yang paling teruk hidupnya di dunia ini dengan pelbagai musibah, Tuhan celup sekali, Tuhan masukkan dia dalam syurga. Hilang segala, lupa, tak ingat dah, tak pernah. Bagi dia dalam hidup dia tak pernah rasa susah. Dan dibawa orang kafir yang hidup dia penuh nikmat, dan Tuhan celup sekali dalam nikmat neraka. Hilang segala rasa senang. Bagi dia, dia tak pernah hidup senang. Subhanallah. Jadi inilah perangai orang munafiqun. Sebenarnya mereka memang dah bersedia. Inilah juga yang berlaku pada generasi hari ini daripada yang terjebak dengan pemikiran-pemikiran yang menyimpang, ideologi-ideologi, termasuklah atheism, na'udzubillah min zalik. Tidak tahu apa pun kadang-kadang. Pasal tak tahu apa itulah kejahilan. Ya. Pertama sekali,
penyakit yang paling bahaya yang Nabi suruh kita minta lindung ini, ya, di antaranya ialah al-kasal, kemalasan. Malas. Tengok bila Nabi SAW menyifatkan orang yang akan menolak hadis, golongan anti hadis. Nabi sifatkan apa? Wa huwa muttaki'un ala arikatihi syab'an. Dia sedang duduk menyandar atas sofanya dalam keadaan kenyang perut. Ya. Tengoklah hari ni mereka yang bercakap hebat, bercakap pandai, bla bla, perang pasal kononnya Islam ni gitu gini tak. Hidup kehidupannya adakah dihabiskan dengan mendalami dan menuntut ilmu tentang Islam yang sebenarnya, ataupun sekadar anda ambil contoh satu akhbar semalam ni, dia ambil satu kenyataan satu orang, seorang tokoh liberal, Islam liberal antarabangsa, Mustafa Akyol, yang kononnya boleh orang Islam cakap rest in peace kepada orang kafir yang mati. Sedangkan nas Quran je lah. Ma kana lin nabiyyi wal ladzina amanu an yastaghfiru lil musyrikin walau kanu uli qurba. Maksudnya jelas tak boleh. Nabi nak minta ampun untuk pihak mak bapak dia pun Tuhan tak bagi. Bukan boleh mak bapak Nabi SAW. Untuk pihak Abu Talib tak boleh. Ya. Kenyataan para ulama yang memang menghabiskan hidup mereka ni belajar Quran, belajar sunnah, belajar hukum hakam syariat, belajar fiqh Islam, tidak dihargai. Dia ambil daripada perkataan satu orang yang dalam hidup dia tak ada. Kalau kita buka biografi latar belakang, tidak ada langsung keahlian dan kelayakan untuk bercakap tentang perkara tersebut. Dia hanya dikenali kerana media-media barat menonjolkan dia. Tapi keahlian tidak ada. Ketokohannya itu hanyalah fake, dibuat-buat, ya, adalah palsu. Ini di antara perkara yang bahaya. Orang barat dalam rangka mereka nak menyemarakkan ideologi palsu mereka, kadang-kadang mereka tokoh. Dan mereka mengawal media. Tokoh itu ditonjolkan. Kononnya dialah tokoh Islam, dialah yang bercakap. Bila ada isu dia akan dijemput ke TV, ke radio, ke wawancara akhbar. Maka lama-lama orang ingat dia ni orang yang alim. Padahal tak ada kelayakan. Cakap bohong, cakap angin, cakap palsu je. Skrip. Ya. Macam di Mesir tu, satu rancangan Duhai yang menyebarkan atheism dengan menerusi konon-kononnya penemuan sains. Jadi agama ni tak betul lah. Kantoi. Sebenarnya apa yang dia cakap tu adalah skrip. Bukan sekadar dia tak hafal pun. Orang tolong cakap, dia tolong ulang di depan TV kamera. Karena dia tidak ada pengetahuan pun. Ya. Dan inilah yang berlaku sekeliling kita hari ni. Ya. Mereka ni nak menggugat keimanan. Mereka nak kata, ya ahla Yathrib la muqabalah farji'.
Ayat yang sama ini diulang-ulang dengan pelbagai bentuk dengan makna yang sama. Nak suruh kita retreat daripada pegangan teguh kepada agama kita. Jadi ini adalah taktik yang telah diguna pakai oleh orang munafikin untuk melemahkan keimanan orang Islam daripada zaman dahulu lagi. Ya. Walaqad kanu ahadullaha min qablu la yuwalluna al-adbar wa kana ahdullahi mas'ula. Sedangkan mereka dah angkat janji dengan Allah Ta'ala, dah ikat janji yang mereka tidak akan lari dari medan perang. Dan Allah ingatkan bahawa apa sahaja akad ikat janji dengan Allah, pastilah ia akan ditanya. Akan ditanya, akan dipersoalkan di akhirat nanti. Kalau tidak ada alasan yang syar'i untuk mereka berunduk daripada medan jihad, itu adalah satu dosa besar. Nabi kata, istanibu as-sab'al mubiqat, jauhilah 7 perkara yang memusnahkan akhirat. Akhirat seseorang, memusnahkan kehidupannya di akhirat. Di antaranya, watawalli yawmaz zahf, berpaling lari pada hari pertempuran dengan orang kafir. Kerana seorang mukmin dalam hatinya, kalau betul dia beriman, tidak ada lagi benda yang lebih bernilai baginya selain daripada iman. Dan dia tidak mungkin boleh hidup tanpa iman tersebut. Jadi, ini di antara yang Allah Ta'ala ingatkan. Allah ingatkan bahawa qul lan yanfa'akumul firar in faradtum minal mauti awil qatl idzan la tumatta'una illa qalila. Tidak ada faedah kamu lari. Kalau kamu nak lari itu sebab kamu takut mati atau dibunuh, maka ketahuilah bahawa jikalau kamu lari, tidaklah kamu itu akan disenangkan di dunia ini melainkan sekejap. Umur kamu takkan bertambah, ajal kamu takkan bergenjak. Tetap waktu itu juga kamu akan mati. Kalau ditakdirkan hari itu kamu mati, kamu lari pun kamu mati juga. Kalau tidak kerana dibunuh sebab lain. Ya. Jadi kalau kamu ingat dengan kamu lari daripada medan perang, kamu boleh panjangkan jangka hayat kamu, itu salah. Itu adalah tanggapan yang cukup salah. Dan ini di antara Tuhan nak bagi tahu bahawa punca penyakit ini ialah hubbud dunia, cinta akan dunia. Kurang yakin dengan kewujudan hari akhirat. Dan pandangan minda yang terhad kepada dunia, kehidupan dunia. Itu yang menjadikan kita lemah iman. Sebab itu iman itu akan kuat jikalau kuat iman kita dengan hari akhirat. Sebab itu Allah Ta'ala sentiasa gabungkan beriman dengan Allah dan beriman dengan hari akhirat. Kerana tanpa beriman dengan hari akhirat, itu adalah salah satu yang membentuk segitiga keimanan. Allah, beriman dengan Allah, hari akhirat, dan beriman dengan Rasul. Inilah 3 teras dakwah yang melengkapkan segitiga agama. Tanpa ini tidak akan. Orang akan mula hilang kepercayaan kepada agama. Nas'alullah al-afiyah.
Dan Allah ingatkan bahawa قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. Katalah olehmu wahai Muhammad kepada mereka lagi, siapa yang boleh melindung kamu daripada Allah jika dia hendak menimpakan kamu keburukan atau memberikan kamu rahmat? Dan tiadalah kamu boleh dapat selain daripada Allah itu sebarang penolong, pelindung dan pembantu. Qad ya'lamu Allahu al-mu'awwiqina minkum wal qa'ilina li ikhwanihim halumma ilayna wa la ya'tuna al-ba'sa illa qalila. Nah, ini kita akan ambil pada kelas akan datang. Tuhan ingatkan lagi kepada orang munafiqin yang nak lari ni bahawa nikmat yang kamu dapat daripada Allah, musibah pun daripada Allah. Allah yang tentu. Jadi kamu tidak akan dapat nikmat dengan kamu ingkar perintah Allah dan lari daripada kewajipan yang Allah fardukan ke atas kamu. Kerana yang menentukan baik buruk hidup kamu, bahagia tak bahagia hidup kamu ialah Allah. Ya. Ke mana kamu nak lari? Itu. Ya, nak lari ke mana? Ya. Kamu ingat dengan kamu lari daripada medan perang ini, kamu boleh dapat kesenangan dunia. Kamu akan hidup bahagia. Sedangkan kebahagiaan itu ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Dan Allah boleh timpakan musibah lebih dahsyat daripada apa yang kamu terbayang sekarang ini. Kan? Bila-bila masa sahaja. Jadi kok celah mana? Kamu nak lari tu nak lari sebab apa? Tuhan kata. Nak lari pada mana? Ya. Tak ada jalan lari, tak ada jalan keluar daripada Allah Ta'ala. Ya. Kita dalam kawalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi pemikiran mereka seolah macam mereka boleh lari daripada Tuhan. Ini adalah pemikiran cukup bodoh. Ya. Pemikiran yang memang adalah satu tasawur, satu gambaran sudut pandang yang memang tidak logik sama sekali. Ya. Jadi itulah sebahagian daripada apa kita dapat ambil pada hari ini. Mudah-mudahan dapatlah kita mengambil pengajaran dan pembelajaran daripada apa yang kita sampaikan. Ya. Daripada suratul Ahzab ini. Qul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.